Assalamualaikum, jumpa semula bersama saya, Cikgu Sazi. Okey, baiklah, hari ini kita akan sambung tajuk yang kita telah pelajari pada hari Isnin baru ni, iaitu bulatan. Hari ini kita akan pergi ke subtopik 5.3 iaitu lilitan dan luas bulatan, di mana kita akan belajar bagaimana untuk menentukan lilitan, luas bulatan, panjang lengkuk, luas sektor dan ukuran lain yang berkaitan. Dan sebagai penutup untuk hari ini, kita akan cuba untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan bulatan. Okey, sebelum kita pergi tengok semua yang ini, saya nak awak ingat apa yang kita telah pelajari, iaitu berkaitan dengan rumus lilitan, di mana rumusnya adalah 2 pi j darab dengan sudut per 360 dan luas bulatan pula ialah pi j kuasa 2 darab dengan sudut per 360. Okey, itu yang pentingnya. Ini basic rumus untuk tajuk bulatan. Okey, baiklah. Mari kita tengok contoh soalan. Okey, ingat ya, bila dibagikan gambar rajah dan dibagikan bentuk ayat, kita kena tengok dua-dua. Jangan tengok satu sahaja. Itu yang pertama. Yang kedua, segala maklumat kita kena pindahkan ke dalam gambar rajah jika perlu. Ataupun kita boleh senaraikan sahaja maklumat yang ada di bawah. Okey, kita baca. Dia kata kat sini, rajah menunjukkan sebuah bulatan dengan pusat O dan berjejari 21. Jadi kita buatlah kat bawah. Jejari 21. Hitung luas. Okey, dia tanya luas berapa. Okey, ini kita dapat daripada maklumat dalam bentuk ayat. Okey, apa maklumat yang kita boleh dapat daripada rajah? Okey, nampak tak? Kita ada 100. 100 ini ialah sudutnya. Jadi, sudut ialah 100. Inilah maksud saya kita pindahkan maklumat sama ada dalam bentuk ayat atau rajah. Okey, jadi barulah step nombor 1, kita tentukan rumus yang kita nak guna. So, dalam kes ini, kita nak gunakan rumus luas. Luas ialah pi darab j kuasa 2 darab dengan sudut per 360. Jadi, kita akan dapat luas ialah 22 per 7 pi kan? Darab dengan jejari 21 kuasa 2 darab dengan sudut 100 per 360. Okey, jadi berdasarkan maklumat yang kita dah masukkan di sini, kita akan dapat luasnya ialah 385 milimeter persegi. Okey, nampak tak? Okey, ini contoh yang pertama bila diminta luas. Soalan tanya luas. Okey, baiklah. Mari kita tengok contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua kita baca soalan. Diberi luas sektor QOP. Okey, yang kecil warna biru ni kan? Ialah 18.48. Jadi kita tahu luas ialah 18.48. Dan jejari ialah 12 cm. Jejari ialah 12. Hitung nilai bagi theta. Tengok theta tu apa? Oh, theta tu ialah kita punya sudut. Macam tu. Okey. Sekarang step nombor 1, kita nak tentukan rumus apa kita nak guna. Jadi berdasarkan apa yang dia beri luas. Jadi mestilah kita nak gunakan rumus luas pi
darab J kuasa 2 darab dengan sudut per 360. Okey, sekarang kita gantikan, kita masukkan nilai yang kita ada. Luas, ni luas 18.48. Pi, letakkan dalam kurungan 22/7. Jejari 12 kuasa 2. Sudut theta per 360. Okey, jadi kita tekan kalkulator yang ini dulu. Yang ini tak payah buat apa-apa. 18/48. Yang ini kita akan dapat 3168/7. Belakang ialah theta per 360. Boleh? Okey, lepas tu kita bawa 3168/7 ke sebelah ini. Kita pindahkan ke sana, dia akan jadi bahagi. Jadi kita tekan kalkulator 18.48 bahagi 3168/7, kita dapat 49/1200 bersamaan dengan theta per 360. Okey, jadi kita nak cari theta 360 ni, yang ini. Bawa pergi sana, sebab ini ialah operasi bahagi. Bawa pergi sana, dia akan jadi darab. Jadi darabkan 49/1200 dengan 360. Kita dapat 14.7 bersamaan dengan theta. Jadi cek balik semula apa unit untuk jawapan kita. Kita tahu theta itu ialah sudut, maka 14.7 mestilah dalam unit darjah. Boleh? Okey, seterusnya 4 tepat. Inilah segi 4 tepat. Alright, saya dah tanda warna merah segi 4 tepat kita. Okey. Dia kata pula setiap penjuru taman tersebut berbentuk sukuan. Okey, apa maksud suku? Suku ialah 1/4. Kalau dia kata sukuan bulatan, satu bulatan ada 360. Jadi kalau 1/4 daripada 360 bermaksud sudutnya ialah 90 darjah. Nampak? Jadi inilah ni kan. Okey, saya tandakan dengan warna biru. Biru itu ialah semua 90. Semua 90 darjah ni. Sebab sukuan. Okey, ini dia. Ini ialah sukuan yang dia nak tanam pokok bunga. Nampak? Dia kata akan ditanam dengan pokok bunga. Alright. Kita ada 4 segi, lepas tu tepi-tepi kita nak tanam pokok bunga. Okey, dia kata pula dan di tengah-tengah taman akan dibina sebuah kolam ikan. Kita ada kolam ikan pula. Kolam ikan kita yang bulat duduk kat tengah-tengah tu. Ni. Yang bulat ni kolam ikan. Okey, yang ni. Kat tengah-tengah tu lah. Okey. Dengan diameter 28. So, diameter mesti daripada dinding ke dinding. Diameternya ialah 28. Boleh? Okey, kolam ikan kita warna hijau. Okey, sekarang dia kata kawasan yang lain akan ditanam dengan rumput kapet. Okey, rumput kapet kita warna hijau pekat. Kawasan yang lain maksud dia selain daripada kolam, selain daripada kawasan bunga ni semua ni. Yang saya lorekkan ini, dia akan tanam dengan rumput kapet. Okey, sekarang apa dia tanya? Hitungkan luas kawasan rumput kapet. Boleh? Okey, jadi sekarang yang pertama kita bawa keluar semua maklumat yang kita ada. Okey,
Yang ini, sukuan ini, jejari dia ialah 7. Jadi semua ni 7 lah jejari dia. Okey. Itu maklumat yang kita dah keluarkan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita ada diameter 28. Ini ialah diameter. Jadi kalau diameter 28, jejari dia ialah, bahagilah 2 kan? Dapat 14. Jadi jejari untuk kolam tu ialah 14. Okey, itu yang pertama. Okey, nampak tak yang pertama ni kita dah keluarkan semua maklumat dan kita dah tanda pun pada rajah maklumat tu. Okey, next. Yang kedua. Bila kita dah bawa keluar semua maklumat, kita mesti pergi kepada perkara yang kedua di mana kita nak cari idea untuk mencari kawasan yang berloret. Dalam kes ni, kawasan berloret kita ialah kawasan rumput kapet. Kadang-kadang dia kata kawasan berloret, kadang-kadang dia katalah kawasan rumput kapet lah, kawasan tanaman jagung lah, ikut soalan nak kata apa. Okey, ini idea dia kawasan yang berloret. Macam mana kita nak dapatkan luas kawasan berloret ni? Macam mana idea kita nak dapat ni? Okey, jadi kita tahu asal-asalnya kita ada segi 4. Ni asal dia. Okey, kalau kita kira luas ni, kita dapat luas segi 4. Tapi kita tak nak luas segi 4. Kita nak luas kawasan warna hijau. Bermaksud kita kena tolak dengan yang warna biru tu kan. Sukatan, sukuan tu. Kita tak nak sukuan-sukuan ni. Semua ni kita tak nak. So, kena buang sukuan ni. Okey, kena buang dah sukuan. Kalau kita buang sukuan, kita dapat ni, kat tengah-tengah ni. Nampak tak? Tinggallah situ je kawasan kita. Tapi dekat tengah-tengah tu pula, dia kata ada kolam ikan. Kolam ikan tu pun kita tak nak. So, kita kena tolak dengan kolam ikan yang warna hijau tu. Nampak tak? Itulah maksud saya idea. Alright? Bila kita dah nampak tu, barulah kita kira rumusnya. Okey, step yang ketiga. Baru kita kira. Okey, jadi kita kira luas nombor 1, luas nombor 2 dan luas nombor 3. Okey, mari kita kira luas 1. Luas 1 tak ada masalah lah. Panjang, darab, lebar. Panjang kita ialah 63. Lebar kita ialah 58. Jadi 63 darab dengan 58, kita dapat 3654. Okey, selesai. Itu luas yang pertama. Okey, sekarang kita kira pula luas yang kedua, luas yang sukuan-sukuan tu kan. Luas dia ialah pi darab j kuasa 2 darab dengan sudut per 360. Okey, pi ialah 22 per 7. Jejari dia ialah 7 kuasa 2. Sudutnya ialah 90 per 360. Okey, jadi kita kira kita akan dapat luas untuk satu sukuan ni. Ni kan, saya kira yang satu ni ialah 77 per 2. Nampak? Tapi ini untuk satu. Kita ada berapa sukuan? Ada 4 kan? Jadi kita darabkan dengan 4. Maka kita dapatlah luasnya 154. Boleh? Okey, next. Yang ketiga, kita akan kira luas bulatan. Di mana luas bulatan yang nombor 3 tu ialah pi darab j kuasa 2 darab dengan sudut bahagi 360.
Jadi pi kita ialah 22/7. Darab dengan jejari 14 kuasa 2. Sudutnya ialah 360/360. Jadi kita akan dapat luas kolam ikan ialah 616. Boleh? Next, step yang terakhir iaitu step yang ketiga, barulah kita jawab soalan. Soalan kata dia nak luas kawasan yang berumput kapet. Okey, baru kita kira. Dia kata ambil luas 1. Luas 1 kita dah kira. 3654 tolak. Okey, yang kedua 154 tolak yang ketiga 616. Jadi kita dapatlah luas kawasan rumput kapet ialah 2884. Okey, boleh? Okey Dan yang terakhir kita tengok kes yang keempat. Jika soalan nak jawapan dalam bentuk pi. Bermaksud pi ini tiada nilai. Dalam soalan dia tak ada bagi pun pi itu berapa. Jadi jawapan awak kena tinggal dalam bentuk pi. Nampak tak dia cakap kat sini? Berikan jawapan dalam bentuk pi. Okey, jadi kita pun baca soalan dulu. Apa-apa mesti baca soalan dulu. Penyelesaian masalah kan? Jadi dia kata kat situ, rajah di bawah menunjukkan sukuan lagi sekali. Okey, jadi automatik kita tahulah kalau sukuan ini bermaksud darjah. Tadi saya dah explain macam mana dapat 90 darjah. So inilah 90 darjah kita. Ni 90 darjah. ORST ialah sebuah segi empat sama. Okey, segi empat sama kita tanda. Maksud dia sisi dia sama panjang. Diberi OP. Okey, sini O sampai P ialah 10 cm. Dan OR, okey yang sikit. Saya tukar color. OR yang sikit ni. Panjangnya ialah 7. Okey, kalau semua ni 10, maka RP ialah 3. Okey, sebab dia segi empat sama, kalau sini 7, sini pun 7. Dan dia kata O tu ialah pusat bulatan. Okey, pusat untuk sektor ini. Jadi OQ pun mesti 10. Jadi automatiklah TQ kita ialah 3. Okey tu cara kita hantar maklumat dari bentuk ayat ke dalam rajah. Okey, soalan tanya apa? Hitung luas. So, step nombor 1, kita akan kira luas. Luas apa dia nak? Kawasan berlorek. Luas kawasan berlorek. Bila ada perkataan luas kawasan berlorek ni, perkara pertama awak mesti dapatkan idea. Apa tolak apa. Okay, itu nombor 1 kena buat. Okey, mari kita tengok kita nak kawasan berlorek ni je, yang warna pink ni. So yang petak ni kita tak nak, kita nak buang. Jadi idea kita mestilah luas sektor ini tolak dengan luas segi 4. Nampak tak? Itu idea kita. Okey, lepas tu barulah kita pergi kepada step yang kedua. Kita akan kira luas satu-satulah ada berapa. Okey, kat sini ada 2 je. Jadi taklah banyak kerja kita. Luas 1 ialah pi darab dengan J kuasa 2 darab dengan sudut per 360. Jadi sekarang kita masukkan nilai. Okey, nampak pi? Kita nak jawapan dalam bentuk pi kan? Jadi saya kata pi itu tiada nilai. Jadi kalau tak ada nilai, kita tulis sahaja dia sebagai pi. Okey, jejari untuk yang nombor 1. Jejari dia ialah 10. 10 kuasa 2. Sudut dia berapa? Sudut dia ialah ni
90/360. Okey, yang ini jangan tekan kalkulator, kita tekan kalkulator. Okey, jadi kita dapatlah pi darab dengan 25. Okey, barulah kita cantikkan, kita dapat 25 pi. Okey, itu luas yang pertama. Okey, next kita akan kira luas yang kedua. Luas kedua senang, dia ialah panjang darab lebar, di mana panjang kita ialah 7, lebar kita ialah 7. So, kita dapat luas yang kedua ialah 49. Lepas tu macam tadi saya pesan jangan lupa jawab soalan. Soalan kata luas kawasan yang berlorek. Macam mana kita nak cari? Okey, kita kata yang nombor 1. Okey, ni nombor 1. 25 pi tolak luas yang kedua 49. Okey, sekarang kita tengok boleh tak 25 pi tolak 49? Tak boleh, bagus. Sebab apa? Sebab 49 ni tak ada pi. Dia ialah sebutan yang berbeza. Okey, jadi tinggalkan jawapan kamu sebegini. Alright, jadi sebagai latihan, saya nak awak buka muka surat 95, soalan 2 hingga 6, bagi soalan menjana kecemerlangan. Okey kelas, terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi minggu hadapan.